Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai dari list. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah kita. Tetamu jemputan khas kita dari Kelantan. Okey, Saudara Azil Abdullah. Bagi tepukan. Bagus sikit. Kita ada sastrawan di sini. Saudara Ladin Nuawi. Masih putih ni ya? Masih putih ya? Peminat lama ada situ. Saudara Awang Abdullah. Mana dah? Dari mana dah? Lepak tu tengok. Mana? Okey, yang siapa lagi? Ya, nanti bakal bersama kita nanti untuk bercerita dan menguraikan tentang asal usul peranakan Cina Kelantan dari sudut sastra dan budaya. Okey, so later stay tune, nanti dia akan ceritalah betul. Wakil-wakil NGO lain, ya, Dr. Aliza, thank you daripada Wasim, ya. Dan bekas-bekas sekolah, pelajar sekolah menengah Hamzah. Siapa di sini itu sekolah coaching ada situ. Cikgu. Dan sekolah menengah Musa. Koyak. Ada lagi tu. Yes, dia. Okey, ahli-ahli pasukan warisan dan kebudayaan dan anak Cina Kelantan di Kuala Lumpur dan Selangor, saudara dan saudari sekalian. Okey, nama saya Philip Fang. Okey, tapi kalau di Aceh orang tak panggil dah Philip, orang panggil Akok. AKOK, 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 Akok. So, aku mengucapkan selamat datang kepada abe-abe, kakak-kakak dan adik-adik kecil Kelantan dalam ni dah. Kelantan berapa dah? Okey. Kalau nak tolong kecil Kelantan tu, tolong translate meja-meja ni. Okey. Sebab perlu akan masuk untuk hadir ke majlis pelajaran perasmian Persatuan Warisan dan Budaya Anak Cina Kelantan di KL dan Selangor. Rahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Saudara Mahathir selaku pengacara dan pengurusi majlis. Yang saya hormati sahabat saya Datuk Cikgu Ahmad Din selaku penasihat Persatuan Warisan Kebudayaan Anak Cina Kelantan di Kuala Lumpur dan Selangor. Yang saya hormati pengurusi persatuan Encik Philip Wang. Yang saya hormati tetamu-tetamu kehormat yang disebutkan oleh Akok tadi. Yang saya hormati semua anggota-anggota, ahli-ahli, peserta-peserta perhimpunan kita yang dilakukan atas nama Persatuan Warisan dan Kebudayaan Anak Cina Kelantan di Kuala Lumpur dan Selangor. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, tetapi saya nak awal-awal lagi bahawa inilah suatu perhimpunan dan penglibatan saya yang amat unik yang pernah berlaku dalam sejarah saya. Terlibat dalam berbagai-bagai acara program perasmian perhimpunan dan sebagainya, tapi inilah benda yang paling unik, iaitu saya merasmikan mesyuarat nama yang dipanggil Persatuan Warisan dan Kebudayaan Anak Cina Kelantan di KL dan Selangor. Jadi saya nak ucapkan tahniah pertama-tamanya kepada Akok, kepada Cikgu Din dan semua yang terlibat. Kerana ini walaupun nampak bentuknya sederhana dan sekadar saya saja yang meresmikan, tetapi ianya adalah suatu persatuan yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang amat menarik dan amat tinggi nilainya. Amat tinggi nilainya dalam tradisi, dalam sejarah dan dalam kita menjaga warisan kita bersama. Bukan sahaja warisan satu kaum, bukan sahaja satu negeri, tetapi adalah suatu aspek yang amat penting dalam negara kita ini, iaitulah kita ada peminat-peminat yang mengikuti dan yang ingin meneruskan dan menghidupkan budaya-budaya lama yang sebenarnya ada hubung kait dengan semua kaum yang ada. Macam aku sebut tadi, di Kelantan ini kalau kita baca sejarah yang ringkas, masyarakat Cina sudah pun naik ke melalui sungai ke Kuala Kerai. Ada katanya
bandar-bandar lama ke penemuan-penemuan lama ke di Kuala Kerai pun yang melibatkan orang-orang daripada China yang naik melalui sungai ke sana. Jadi tradisi ini adalah jelas dan penglibatan masyarakat bukan Melayu sama ada Cina ataupun di Tupak tu orang Siam adalah amat-amat bergimarilah antara masyarakat kita ini. Saya sendiri pun di kampung saya di Wakaf Baru, masyarakat Cina tu ramai, nama pun kita bagi nama Melayu, ramanya asal awal lah semua Cina, tapi kita bagi nama, kita panggil topik asal. dia gitu, dan kita hidup dekat. Kalau di Tupak itu ada tanah penduduknya Cina dan tanah Cina, kita lah tahu mudahnya. Ada jarak, ada semuanya. Jadi ini adalah realiti yang ada dalam masyarakat, yang mana macam aku sebut tadi, walaupun begitu orang luar Kelantan tidak menyedari, tak tahu. Dia nampak gambaran Kelantan tu seolah satu kaum saja, seolah terlalu mundur. So backward dia kata Kelantan. Dia tak suka kali lagi, dia akan terkejut tengok bahawa sebenarnya di Kelantan ini ada berbagai-bagai aktiviti, berbagai-bagai masyarakat dan adalah kemudahan-kemudahan juga. Walaupun itu satu benda yang kita nak sebut juga, iaitu tentang kemudahan-kemudahan, tentang infrastruktur, tentang ekonomi negeri Kelantan dalam konteks negara kita. Tapi terutama nak sebut juga bahawa sebagaimana aku sebut tadi, masyarakat Cina di Kelantan dan juga masyarakat Siam di Kelantan, mana masyarakat Siam ni ada Tupak, ada Bacok Ramah dan ada kuil-kuil dia tu. Kalau Tupak tu paling banyak kuil, dan kalau kira per square foot atau per Siamese population sangat tinggi nisbah dia tu, peratusan dia tu. Kalau di luar Kelantan, kalau di Melaka atau di Pulau Pinang, orang Cina ada sedikit ikut budaya Melayu, dia panggil peranakan. Orang peranakan, Cina peranakan. Dia masih Cina, dia pakai dan makan dia campur. Pakaian dia ada sikitlah campur dia tu, baju kebaya Cina, tapi sebenarnya dia terpanggil peranakan. Tapi kalau di Kelantan tu kita tak beri identiti yang khusus. Tak ada orang Cina peranakan Kelantan, tak ada. Kita panggil Cina Kelantan tu dia. Ini mungkin benda kita kena fikir lagi. Padahal dari segi orang panggil penerapan, dari segi kita ni boleh pergi mari, kita ni boleh pergi ke pasar sama, market sama, kita boleh makan kedai kopi sama, adalah amat-amat rapat sekali. Kalau kebanyakan kedai makan hot famous di Kota Baru tu, dalam nak sampai White House ke, ada semuanya sama ada token dia Cina ataupun yang jual tu orang Melayu, yang buat share kopi tu Cina campur. Maknanya tak adalah pakai wudu. Tak adalah kata orang kata ni pisau langsung, tak ada langsung. Tak pergi makan kat kedai Cina, tak ada. Adalah 1, 2, 3 tempat khusus orang Cina tu. Kita pun tahu, dalam Melayu pun tak, tapi banyak daripada sama ada kedai biasa ataupun kedai makan sekalipun, ia adalah kedai yang memang menunjukkan orang panggil persefahaman, toleransi antara berbagai-bagai kaum yang ada di Kelantan. Dah balik, berapa kali balik? 3 kali. Ong tadi, 3 kali. Macam mana tu aja suara. Kata dengar tanya deh. Boleh. Okey, kapur orang panggil amun meh. Amun di sini masih putih Kelantan. Waktu jadi amun perkauman apa putih ni. Jadi berapa orang putih hari ni tak ada. Sore dia, bilion. Okey dia. Kapur 2 orang hidup dah kita orang putih. Jumpa dah. Lepas tu jadi dengan gede kita ni PA perangai dia tak berubah. Lagu ni dia. Dia tak ayat dia kapur-kapur. Mari ke dah kawan. Lepas tu macam awal dulu Azli ni memang saya yang nakal. Dia ni masa dengan dia tu mau beringat sikit. Pasal nakal dia tu nak nakal ju.
Lepas tu Datuk ni memang lama dah kita duk berada hati nak jumpa mata. Boleh juga jumpa hari ni. Apa juga. Jadi Abu boleh start pasal buku ya. Kena Datuk kata je dua-dua buat ambo ni habis dah. Jadi buku rare dah. Okey. Noi awal dah. Bidang apa teater kanak-kanak, drama pentas, tajuk, PTV, bidang apa. Ambo boleh tawar ke persatuan ni dengan Muhammad Cik kita. Kalau lah persatuan ni nak buat drama, tulis skrip drama TV, ambo rela main ngajar. Sepanjang tak apa. Tak cukup bahas drama TV kita ataupun filem kita yang melibatkan Cina Peranakan Kelantan. Memang tak. Sebab ada banyak. Tak banyak lah. Tak banyak. Jadi kalau macam tahu Pak Sapi Yuno dia buat dengan Cina Peranakan Ganu, dia ada buat masih ada lagi Cina Ganu. Akan sebut Cina Ganu itu dah. Siapa? Cina juga. Setiap tahun petani ratu kebaya Cina Ganu. Tengok tu. Saya-saya kan. Jadi ada juga okey strategi. Apa tak ingat lah. Lepas tu dia ada buat drama. Lepas tu apa tengok pertama menurut jalan juga. Suku dunia lah mungkin lah. Lebih sesuatu. Seni banner waktu apa tu? Aku. Tu dia. Pak rumah tu. Kita hajah belah mana pun biar menjadi satu model dan satu pemulihan. Sebab dia umur 200 tahun lebih dia. Jadi seni banner tu mengikut saya ambil jadi memang buat PhD berkenaan seni banner. Boleh jugalah dia base di Melaka. Dia kenal sangat hal seni banner kayu pun dia reti. Jadi masalah kita lah ni tak ada nak preserve kata uduh lah. Tak ada nak preserve seni banner rumah Cina Kelantan. Jadi bila kita pergi mana pun Melaka lagu lain. Rumah orang boleh pakai orang Cina. Orang Penang lagu lain. Tapi orang Kelantan ni special. Paklan ni apa tak faham. Sebab pun dia landai. Itu Ada maksudnya bumbuk. bumbuk. Minangkabau Dia falsafah dia tu. Dan tahu lagi. Tu lah. Lepas tu dia punya masuk, dia punya apa. Yalah kita tengok. Aku lah apa. Lepas tu dia panjang sungai Kelantan di Patimah. Kalau kita masuk ke Kakung tu, panjang sungai tu rumah Cina. Special sangat kat situ. Pekwah bulas ni banner. Jadi waktu aku kata Allah lah kalau lah ada orang sini Cina Peranakan Kelantan ke ataupun persatuan buat skrip, lepas tu bila boleh buat ke TV ke gambar pedokor pun cukup dah. Maknanya peranan Persatuan Kebudayaan dan Warisan Anak Seni Cina walaupun di Kuala Lumpur harus membuat sesuatu untuk mengkaji apa dia segala-gala tentang tradisi tadi. Tentang rumah tu, rumah yang kata 200 tahun tadi, dari mana asal kewujudan tradisional itu. Tempat saya tengok bumbung dia tu agak macam Indonesia sikit, Thailand sikit. Kena. Dia pelik. Bertanya isu-isu lah, tetapi bagaimana dia kita rani kita apa hubungan dengan alam sekarang tu? dengan alam. Okey, tak boleh. Kita sambung balik. Kita nak tengok pula dengan saudara kita. Saudara kita Awang Abdullah ataupun yang kita kenali nama sebagai Kak Tulis. Tolong cerita kasih sebanyak dan apa pandangan Awang terhadap persatuan yang begini rupa dan apa hubungannya, apa yang boleh diungkapkan, apa yang boleh dilaksanakan untuk ke depan persatuan yang sebegini dalam bentuk sastra, budaya ataupun tradisi orang Melayu ataupun masyarakat Cina. Wah, silakan. Terima kasih. Oh, macam nanti juga kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Mahdin dan Tuan Muhammad. Saya ni ibarat kata kebetulan Rading minta payah datang. Dia kata
nak kecek sikit pak saya sini. Lepas tu juga mak dia jemput satu orang sini. Kita lihat dia Kuala Lumpur. Jadi bagi saya ini satu platform yang baik untuk mengumpulkan orang Cina beranak ke Kelantan, ke mana saya tak tahu Kuala Lumpur, tapi Kuala Lumpur ni macam dah second book mari sokmo. Yang apa ni, awak ni dulu asal mana? Saya dari Pak Tuan membesar Stupak. sekali dengan berkali saya masa kecil. Kampung mana tu? Saya bila masuk ni Simaya, saya duduk sebilik dengan Datuk Musa. Sebilik bukan apa ni asrama Amik rumit saya Datuk Musa. Lepas tu saya sekali dengan Ali Aziz. Ali. Bagai. Saya. Masuk saya. Jadi Dunia saya ni dialirkan ke dunia sastra. Okay. Tapi saya bila lepas tu saya SRP di Kampung Jabat Pak Tok Mengu. Pelik Kampung tu Jabat Pak Tok Mengu nama orang. Saya dihantar ke sekolah Jenan. Sekolah Nur Sultan Abdul Halim Jitra. Sekolah tu sekali dengan Dr. Lin Siti bukan tu. Apa? Dr. Lin Siti. Tahu apa saya? Tengok kita. Bukan dia. Jadi sekolah tu saya dihantar tu. Saya tu minta berjiwa gitu. Berjiwa orang sains. dengan hasil subuh. Hasil subuh. Oh. Dia mari jadi cikgu, saya bertanya. Ngajar dia pasal mampat dia. Masuklah sekali masuk ni Semaya baru boleh ambil tanduk bahasa Melayu. Usul bahasa Melayu. Di Semaya. Ini sepupu saya. Jadi apa ni aku panggil kampung baru. Saya kampung Jambu. Jadi keluar daripada Semaya, saya ditempatkan sebuah sekolah namanya Sekolah Menengah Tengku Intan Zahra. Di sini saya tubuh satu kelas sastra namanya Gapri. Ya. Didik lama rupanya anak buah saya yang jadi wartawan, yang jadi penulis, yang jadi novelis. Dan salah seorang ni yang mulia Datuk Tengku Khalidah Tengku Bidin. Ini Bekas pemberita bukan yang saya ingat nama dalam utusan. ketua meja hiburan utusan. Ya. Dan Presiden lah Persatuan Penulis Hiburan Malaysia. Saya didik ni dalam Galung daripada 31 sampai Ketenel sampai London masih ikut saya. Masih bersama saya. Jadi anak-anak buah saya bina di Intan Zahra rupanya lama. Ni buku terbaru saya dah pergi Datuk mana dia dummy lagi ni. Dummy mana tak siap 90%. Tak sepenuhnya. Tak sepenuhnya. InsyaAllah kita jumpa saya kembali dah. Okey. Itu saya nampak hebatnya anak Cina Kelantan ni dia tak pendek kacik Cina. Kacik Melayu. Tak pendek sebab apa? Dia kecil tak kacik Melayu. Saya dengan sepupu saya kacik Melayu. Tak kacik saya, tak kacik Cina. Saya nama Cina punya masuk sekolah baru tahu apa nama lain? Kuitiung, pergi rupanya. Orang pakai awal. Jadi saya nak menyimpulkan bahawa ramai anak-anak Cina Kelantan yang berjaya dalam dunia penulisan termasuk untuk universiti yang sudah menang Sirah Award yang kemungkinan akan menjadi penulis Cina pertama menang sastrawan negara. Kemungkinan. Jadi sebelum saya tutup bab yang pertama ni, sebelum saya pasang pada latih, saya nak baca satu saja. Okey. 3 bahasa. Tak ada orang buat. Video. Ada 3 bahasa. Ini awak boleh baca Cina. Saya basic saya siap. Sebab tu saya siap. Saya dah ni noi. Oh, iya. Betul saya orang siap orang Sungai Padi tapi dia mari ke Malaysia ni. Jadi tapi saya kecil saya gigol atas sebab tu saya renung. Akhirnya saya pun terbawa orang gigi saya berapa tahun. Okey, silakan. Okey. Sajak ni dalam buku ni nanti akan jadi link dengan ni sebab saya akan scan borang keahlian saya ni masuk dalam buku. Okey, borang. Jadi ni ada kaitan dengan satu ni. Dia macam orang kata selendang Allah. Dia ada kaitan ni. Dia macam anak seruang pulang ke Lumbung. Okey. Wajah Kampung Cina dan Pesta Tanglung. Besar apa tu? Muka 91. Orang lancar ada muka tu kat demo. Oh. Boleh tak ada ni? Okey, teruskan.
Bertandang ke kampung Cina ini seakan terdengar kembali bisik kampung halaman yang cepat menenggelamkan riuh kota. Memang asal nenek moyang kita adalah dari tanah besar. Menyeberang laut Cina dengan segenggam harapan, mengepal hasrat dengan nyawa tersukat, menebarkan jaringan impian di bumi seberang. Bumi seberang itu di Cina, tengok ke sini, bumi seberang. Ya, okey. Bahasa Mandarin saya ni saya buat permudahkan. Kalau bayar-bayar, saya pun tak kira juga. 我们的公公，我们的婆婆，我们以前的老人是中国来的，但是那个以前的不是。现在我们的孩子，现在我们的孙，孩子tu anu sun tu cucu. Banyak gerak tu kau lain pada. Translator. 我们的孩子的孩子，我们的孙的孙，是马来西亚的人。我们要他们对钱不能做好朋友。Semua orang ini jadi sahabat yang baik. 有华人的好朋友，有闲人的好朋友，有马来的好朋友，有印度的好朋友，有一般有Kadasan的好朋友。对钱不能变好朋友，satu warga, satu Malaysia, ila satu ibu. Faham tak awak? Okey, okey. สวัสดีครับ เสีย ใช่คนแก่เรานี้มาที่นี่จากเมืองจีนเขานี้มาที่นี่เป็นเวลานานแล้วนี่วันนี้มาเกิดที่นี่ได้ลูกผู้ชายวันนี้มาเกิดที่นี่ได้ลูกผู้หญิงเป็นคนมาเลเซียจริงๆเป็นคนมาเลเซียไม่ใช่คนเมืองจีน ไม่ใช่ฮะเจอไอ้เขานี้มีเยอะเพื่อนกัน มีเพื่อนกันคนจีนมีเพื่อนกันคนไทย มีเพื่อนกันคนมาเลย์มีเพื่อนกันคนอินเดีย มีเพื่อนกันคนอีบันคนกาดาซันทุกคนเป็นเพื่อนกัน satu warga satu Malaysia Dia kerana Dia berkira dia. saya beringat. ไม่ใช่ Kalau nikah. Sekali Pasal kai dah. kembali semula ke kampung Cina. Kampung Cina. Kampung Cina. Kata baru kan? Betul baru. Bagai terlontar keras ke daerah jauh. Di sini dulu tempat aku berdiri mendengar petik dan burung sambil menyanyi lagu baru-baru. Masa kecil-kecil dulu saya, bila hujan kan kita kecil, baru dia panggil hujan. Itu lagu baru. Itu budaya Melayu sebenarnya yang dah meresap dalam jiwa anak-anak Cina Kelantan. Sebab dia tu duduk sekali dengan orang Melayu. Kajak Melayu tak kajak. Memanggil hujan di pangkal musim tengkujuh. Di pinggir kehidupan ini, laut Cina Selatan terus membadai dan kita tetap sabar menunggu rusuh tengkujuh cepat beredar. Lalu aku cepat teringat pada baik-baik puisi anak jiran Timbua kaki Usman Awang. Sebab Usman Awang ni dia tulis sebuah sajak tentang anak jiran Tunggu adik ialah dia angkat isu perpaduan bangsa Cina dengan bangsa Melayu pada waktu itu. Ya, ya. Yang perpaduan itu sudah bermula waktu kita masih kecil. Dan saya ingat bahawa kehidupan saya di kampung Hadiokmo tu itulah yang diangkat oleh Usman Awang. Apabila berlaku 13 Mei di Kuala Lumpur, di kampung Hadiokmo tidak ada. Tidak ada riak bola. Di Kelantan pun tidak ada. Sebab apa? Sebab perpaduan yang sangat erat antara berbagai bangsa di Kelantan. Di semula janji, di bukit dia buat, di bukit suruh-suruh, dia membangun dalam jiwa dia kalbu. Ada campaign. Tak ada, tak banyak. Berapa tahun? Yes, Roman. 我们的孩子，我们的孙，全部生在这边。我们在这边种米、种塑胶，我们开店卖东西，我们来这边要找钱，要给我们的孩子读书，要给他们拿到好的工，可以做老师、做医生，帮我们的国家马来西亚。สวัสดีครับ ลูกเราอยู่ที่นี่เป็นลูกผู้ชายเป็นลูกผู้หญิงมาที่นี่ทำนาตัดยางขายของจะมาที่นี่เก็บตังค์ให้ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายไปโรงเรียนให้ลูกเรานี่เป็นคนดีเป็นครูเป็นหมอมาช่วยจัดมาเลเซียterjemahan Mandarin bahasa
Thai kampung. Kalau Thai di Bangkok lain sikit, dia dah ada. Oh, dah ada rumah itu ya. Oh, tak makan golong anaknya. เข้าใจ Sebagai nenek moyang kita adalah kaum nelayan pantai. Keringatnya tumpah pada orang gelombang yang menjalar pada rumpunan segara. Segara ni laut, bukan segara. Bukan sekarang. Keyakinannya terhunjam pada wajah alam yang diusap. Hasilnya terjepit pada kemudi kolek. Sayunya belayar di lautan kalbu. Tapi mereka tahu pasti anak-anak perlu belajar hingga ke universiti. Belajar rajin-rajin hingga ke Menara Gading. Kerana itu sajalah jalan untuk kita menyambung warisan dan impian nenek moyang. Bak kata pepatah Cina, 如果我们要米，我们种稻米，但是如果我们要成功，我们算念人。Kalau inginkan beras, tanamlah padi. Tapi kalau kita inginkan kemajuan, latihlah manusia. Latihlah. Itu kata Cina. Bukan saya kata. Yang tua kita kata. Lanjut. Sawadee-krab บอกว่าจะกินข้าวต้องมาทำนาจะให้คนเองเป็นสบายดีจะให้บ้านนอกบ้านในเป็นสบายดีมากต้องให้ลูกผู้ชายให้ลูกผู้หญิงไปโรงเรียนmaknanya kalau jadikan anak-anak kita ni bagus mesti akan pergi sekolah mengaji dia tak ada lagi dah situ yang formula dia ya, so ya. Sebahagian dari nenek moyang kita adalah kaum minoriti Siam. Saya Cina Siam. Ini kisah hidup saya. Yang membesar di Kampung Jambu. Tu, Kampung Jambu. Kampung Jambu. Ayah dia pelakon drama Cuki. Cikgu Cuki Asyik pelakon dramanya hebat, drama radio. Dulu ke tak? Dulu. Jubaka dan Kok Seraya. Dulu memang ada situ pak orang main rambung, main orang kita. Dia tahu. Menjadi penganut Buddha warisan orang tua. Saban tahun menyambut acara Lai Krathong atau merayakan hari besar di Wat Siam daerah Tumpak dan sebahagian mereka ini adalah bekerja sebagai petani. Termasuk untuk saya petani. Namun mereka sedar anak-anak perlu dihantar belajar supaya jadi orang pandai. Bak kata pepatah Siam, Sawadee-krab, main perungren, main pin kontrak. Tak hantar ke sekolah tak jadi orang. Orang dalam konteks ilmu tak formal. Orang manusia biasa. Pesta Tanglung, pesta cahaya kemenangan. Pesta Tanglung pasti tinggal kenangan. Okey, itu cuma sikit. Yang menarik, bagi saya cukup menarik kerana banyak pengertian di dalam tu. Terutama juga dari segi bahasa, kedua dari segi pengertian dalaman tradisi adat dan juga motivasi bagi anak-anak kita, semua kita. Okey. Terima kasih banyak. Satu pekan lagi. Okey, pada lagi saya nak tanya sikit bila awak menyebut tentang beberapa tempat macam apa nama tempat tadi? Beruk. Kampung Beruk. Apa kampung asal Beruk? Apa? Pak Tormengo. Jadi bagaimana kalau saya kata bahawa peranan atau fungsi selain daripada Persatuan Anak Kelantan yang lain, Persatuan Anak Cina Kelantan cawangan wilayah dan juga KL Selangor ini harus mengambil iktibar, harus menggunakan peluang ini untuk mencongkil balik apa nama pangkal apa tadi? Panjat kamu Tormengo, pakai cuek itu di mana? Apa nama apa usia apa nama ni? Kamu Beruk tadi dah. Kalau kita tak kaji benda-benda macam ni, masyarakat selepas kita atau generasi selepas kita rasa tak tahu dah. Tak kau jangan pandangan tu. Jadi benda ni benda sentimental sikit yang nak kekek. Rasa ingat tu mak Ambo selalu. Okey, ada seorang mentor Ambo di sini Ambo lah di sekolah kami Pasir Putih Kelantan. Dia duduk macam nama dia Ringo Luar. Kalau buka Facebook pun ada Ringo Luar. Itu saya punya mentor. Dia lah itu hal kita hakilat. Okey, lepas tu Ambo nak ayat dulu. Di Kelantan ni hok peringkat Malaysia ataupun peringkat international
Profesor Tio orang Wakabaru, pakar bahasa Melayu. Tiga berapa orang ada lagi pakar bahasa Melayu, termasuk dia. Bayangkan kalau tak ada dia. Lepas tu Lee Kok Chih sebelah ni, dia kerja di China. Lepas tu ada ramai lagi penulis Cina kita memang pakar bahasa Melayu. Ada seorang itu siapa antologi bersama tu pun dah 70 lebih. Sujeta orang Wakabaru. Jadi lah ni bayangkanlah, ambo saing dengan orang Kelantan, ambo saing dengan dia, saing dengan Cina Kelantan. Kalau ambo tak pergi balik, macam kita mesti pergi balik tau. Maknanya kita terima daripada masyarakat macam ambo. Ambo jika ambo tu nama Tok Naga. Lengan dia ada satu naga. Itu ambo berbesar dengan dia. Dan ambo kencur betik rumah dia belakang tu, mek dia gigi sik lah raya ambo. Tu semai ambil potik. Direct gitu je. Ada lah nyumpah mengarut apa. Okey. Ni ambo bakpo ambo panggil juga awal dulu ni. Satu-satunya orang nak sebut Cina payah melahirkan ramai penulis dalam Malaysia. Kalau list itu dia buat, dia sebagai lecturer. Dia ni berusaha di sekolah dulu berapa tahun? 50 tahun. Tak ada seorang habuk penulis besar Malaysia hak tak segi. Bukan hak tidak panggil hak tak segi. Taman Sa'id, Kong Sampuk, semua nak pergi. Jadi apa ya? Antara kamu belajar dengan dia tahu ada lagi kena buku dia ni. Bukan vendor, ada lagi ada mau. Dia nulis buku logat Kelantan, memang comel. Jadi dalam buku ambo ni dua bukti ambo sebut dia. Dalam buku ambo ni. Buat tengok ayatnya hubungan dia tu terlalu besar. Jadi kalau awak dolah ni dia tak percaya. Orang sibuk nak cerai awak, nak ke datuk, nak ke apa. Dia tak tahu, dia kerja dia aja. Dia satu-satunya orang di Malaysia, cikgu di Malaysia melahirkan ramai penulis. Ada dah orang lain. Bayangkan selama 15 tahun. Jadi waktu lah bila tengok Along ni satu hal, saya pun rasa saya sendirilah boleh jumpa balik saya balik pada soalan dia tadi. Amun ngepek dia. Okey. Amun ni kalau dia bayar banyak bayar. Kalau pupuk kapu apa ni kapu bala pajuk tu separuh mati Islam, separuh kapu dah. Jadi mati Islam tu hamba. Jadi tu nenek hamba tu pula, abang hamba tu putih pun Cina. Ambo aja comel inform lagi. Okey dah. Dan tutup dia kerana menyepek amal ni. Okey. Amun nak ulang balik dah. Kalau satu hari ni ada orang lain nak ajar menulis drama TV ke drama putah ke, ambo tawar diri. Alhamdulillah. Kalau nak terbit tu saja ke gapo-gapo ke atau kelas bersaja tu baik belajar dengan awal. Dia yang itu. Ambo ni kalau siapa baca ada ambo ni orang rakan. Satu makan. Jadi kalau dia makan tu bukti ni. Jadi tadi nak fikir lah cikgu dia apa yang patut kita buat. Hati kita beragam. Kita pasti adik-adik kita, cucu-cucu kita ni tinggal. Ya. Tinggal Lupa lepas tu tupak saya dengan tupak tak ada arah jatuh. Lain dah. Boleh menjadi hak pelancongnya dunia di tupak. Untuk sentral sebagai panduan kau campur kau memang kita boleh buat tupak. Banyak kereta api dah berarti apa boleh tupak.
ada rumah lama, rumah Cina lama, rumah Sia lama tu boleh dijadikan guest house. Lepas tu orang kata buat ditujuh tu, tujuhlah. Tapi dalam mana tupak tu, apa jatuh cinta yang tupak? Memang macam tak boleh. Ini pakai nama kayu. Oh kayu. Jadi tupak tu, ni apa nak klik tupak. Abang cerita waktu tu tapi abang tupak tu dah jadi apa kudu abang. Jadi nak bintang yang lain pula kap dia kita nak molek nak ngadak siapa nak bangun saya tupak. Sebab dia abang ada sebut jadi abang lah. Cina, Melayu, Siak ada berlaku. Dan kita tak palu. Mak ada. Kita pun nak buat tahu politik. Betul. Kita pun nak buat tahu politik. Tak tu. Jadi apabila peristiwa mak ada peristiwa jam 9 tu menyebabkan kita jadi kekok. Macam kita ambil masa tu dengan Obi kapal tu apa tu kepala tu apa. Lepas tu kita tak hack apa. Tapi kita kepala adik-adik lah. Mana kita ada berapa tu pada. Kita tak ada apa. Jadi tadi adik kakak kita, anak-anak kita gapo ni kita buat semula. Malah datuk orang politik tapi ambo ni orang budaya. Jadi bila tengok tu kita terfikir bagaimana nak pulih. Lepas tu bila dia kata hati waris dia tu, apa kata apa dah kerja laki orang sebenarnya. Nanti tak berlaku kita. Aku belakang sama you tu. Bukan apa jadi orang Jew dia cerita tu. Kain sama kokuk tu, apa orang Jew dia tu. Jadi lawannya anak buah saya nak Kita buat sesi dulu. dia buat sesi mula. Itu minta lah biar kita boleh ngadak datuk. Okey, Adin. Boleh. Okey, apa ni nak kita buat kita ada kecil. Apa harapan Din lah pada tengok pada muka adik kakak kita ni kan. Orang Kelantan, Cina, Melaka, bukan Cik Melayu belakang. Apa harapan sunya ke depan ni? Okey. Ia boleh merubah menyatukan balik dengan suasana Malaysia lagi. Seni budaya. Tak ada seni budaya kok buat jahat kok orang. Kok agama tu kita letaklah letak tepi sebab dia kok macam-macam. Kelantan tu dalam wayang kulit. Kelantan ada tu orang di Kibarang. Ada belakang tu. Di Tanah Merah ada, Kok Tupak ada. Lama dah. Jadi kita boleh buat mula. Bila kita kata nuak mulai di Kibarang asli ni kan. Allah Akbar. Aku kalau ada fikir 2,500 apa, ambil lah dia beli di Tunjung. Satu stek alat di Kibarang. Anak Cina khas di KL. Muka-muka macam beda dari stek anjing. Tahu-tahu lebih kurang dah. Jadi kita boleh buat kan. Okey, terima kasih Din. Kita balik pada pengalaman. Okey. Tadi macam saya kata tadi, saya suka saya banyak di seni dan juga muzik kan. Kemudian saya suka bila Philip dan juga kawan-kawan anak buah semua ni bercakap tentang warisan anak Cina Kelantan. Saya lebih melihat kepada seni macam awal ada sebut tentang lagu baru-baru. Dan saya teringat bagaimana macam mana kalau Mac kita dulu duk bagi kita tidur, duk nyanyi lagu ke apa. Kalau macam di sebelah kita ada kalau sebelah Kelantan punya benda ni kita nak sukir balik keluar supaya menjadi satu istimewa bagi generasi yang akan datang. Itu mana dapat ni. Lagu baru-baru tadi tu yang saya suka kan. Saya rasa tiap orang dia ada bidang kebakaran masing-masing. Kita sudah ada platform, maknanya masing-masing kena main peranan supaya persatuan yang kita bina ini boleh menjadi kuat dan boleh menjadi contoh macam masyarakat perpaduan orang
berbagai bangsa di Kelantan ini masih ada sebenarnya di Sarawak. Bila saya menonton satu video tentang asimilasi berbagai bangsa di Sarawak, saya teringat balik zaman saya kecil-kecil. Lagu itu punya. Kalau lagu itulah berterusan, tak akan berlaku 13 Mei, tak akan berlaku benda-benda yang okey, itu yang itu masing-masing ambil peranan. Baik, pakaran saya ialah penulisan saja dan juga deklamasi. Saya barangkali dilahirkan untuk menjadi seorang jurulatih, barangkali. Kerana apabila saya pergi ke sekolah menengah dan Zara, bila saya tubuh satuan saya latih drama, saya 2 kali dapat Johan Kebangsaan. Bukan Johan Kapur, bukan baru. Johan Kebangsaan. Tahun 1987-1988, Dunia Peduli Muda Mahkamah. Spirit Mahkamah sekarang berada dalam Tek Konsat Tingkatan 2. Sama dengan Belanda. Ya. Joran Letter lah. Dan dengan kemenangan itu, saya dicalonkan oleh Kementerian Pendidikan untuk Friendship Program for the 21st Century. Saya pergi ke Jepun 1 bulan, ditaja oleh JICA di bawah dasar Pandang Timur. Saya pergi bersama Datuk Amarandi. Kemudian pantun 5 tahun wakil negeri Terengganu, naik Johan Kebangsaan. Itu salah seorang pemantun saya yang mulia Datuk Tun Farida. Lepas meninggalkan Isaac, dia gabung bawa dia masuk lagi pantun apa ni, Johan di luar DVD go. Besar memang. Lepas ni Johan untuk acara mana tahun berapa tak tahu lah. Nona tu dia lah. Nona tu dia. Akhirnya datang dia oleh Datuk, aku tak boleh Datuk lagi. Ambil dia cantik dah. Aduh. Ayah tak boleh masuk tadi. Rasa sikit lagu-lagu tu nak. Ada terima atau apa ni? Lagu saya terketi. Saya masa cikgu-cikgu Pasimah buat kuliah, saya minta lagi main mula-mula main drum, tangan hidup kaki mampu. Bila kaki hidup tangan mampu. Akhirnya mau main gitar pun terketi. Akhirnya kita bering. Ni, awak mudah sekali. Dia kata mana? Dan beri tak masuk tok dia. Maknanya saya pas sudut, tak ada patak sibuk. Tak boleh masuk. Saya tak kerti nyanyi. Tapi sajak saya ada orang lagu. Ya, betul. Ada. Salah satunya ialah anak buah saya, Zaid Alamanda, tadi sudah meninggal. Dia buat lagu. Dan ada sajak saya cinta yang termuat dalam Tek Konsat kedua. Rupanya dipetik oleh budak Sabah. Nyanyi lagu Johor Sabah. Baru ni dia kontak saya, dia kata cari tak jumpa. Bila tengok video tu, comel juga pada tu. Lagu sedap. Maknanya nyanyi tu. Rupanya saya ni penulis diri yang hebat juga. Dan sebenarnya akhirnya kerana pelbagai musibah saya berhenti menulis 5 tahun. Berhenti. Hampir tak jadi orang, hampir nak jadi kau kata. Dan suatu hari budak ni lah. Budak ni tidak lari projek saya. Paling tidak pun satu saja, koprak. Paling tidak tulis satu saja pun 1,000 lah upah dia. Tak banyak-banyak 1,000 ni, mentah aja. Tapi tahu tak, upah yang paling tinggi diterima oleh manusia Malaysia ni, tulis sebuah saja, baca dalam satu majlis, upah dia ialah 23,000. Doktor Lim situ. Yes. Doktor Lim. Profesor Dr. Lim. Asalnya, waktu nak BPA sama saya adalah penulis biografi sama saya. Sekolah-sekolah. Buku ni tak ada. Jadi, nyeng gini. Jadi, Datuk tentu kali dekat saya. Cikgu, buat saja. Buat apa? Nak buat lirik lagu Merdeka. Okey, buat apa. Rupanya saja saya tu dikompos oleh Datuk DJ dia. Dinyanyi oleh Datuk Awi dan Ya. saya punya duit 2,000 tu, dua abuk ni. Okey. Saya nak simpulkan sebab tunggu saya dulu, tunggu ni lagi bini ni. Dia usahawan yang sangat berjaya ni, saya tak ada ikut tu. Jual-jual benda ni. Okey.
Yang mulia dari Tunggal Ida ada satu projek yang sangat hebat. Free ya benda ni. Dan benda ni saya nak minta diumum sebab benda ni dekat dah. Dan free pula tu. Okey. Belum. Dah. Mungkin tu. Bayar tak? Ya tak. Projek tu rakyat kita buat. Ini memang dunia beda ya. Ini memang ni. Hello. Projek satu kan tu. Ada apa buat ni? Assalamualaikum, Dok. Sahabat-sahabat sekalian, cikgu. Semua ni saya kenal dari kecil ni. Sebab saya cikgu suruh tengok. Okay, insyaAllah kita akan mengadakan program yang kita nak cari mereka yang berminat dalam untuk mengetengahkan macam bakat-bakat mereka ke ramai sosial, mungkin bercipta YouTube apa semua, tapi secara profesional. Kita akan didik dan langsung mereka dalam masa 4 atau 5 hari. So nanti kita akan wawarkanlah lebih lanjut lagi secara percuma saja. InsyaAllah kita akan cari pakar YouTube. Lilia pandai masak. Masak kuih, buat kuih. Kita tak tahu Itu bakal jam. apa kebolehan kita senang. Macam cikgu, saya paksa juga cikgu, saya tak kira. Cikgu akan masuk program YouTube tu. Dengan puisi cikgu boleh buat duit yang lebih besar kalau kita ke depankan lagi kan. Jadi cikgu kena belajar teknologi terkini walaupun cikgu dah nak masuk dah 60 lebih. Akak je dah. Six series. So kena belajar tu. Apa ni cara bekerja anak-anak muda sekarang? Macam tu lah. InsyaAllah nanti kita akan faham. Baik, insyaAllah. Baik, terima kasih. Okey. Sejak dulu tahun 80-an, masa tu kalau anda semua sekolah menengah Hamzah, anda pun tahu dia bersama dengan Cikgu Lim Siti. Okey. Dan kemudiannya seterusnya kami bersama dalam tahun 89 di Maktab Program Bahasa. Dia membuat ijazah pendidikan. Okey, pendidikan dalam dekat institusi program bahasa dengan saya buat spesialis bahasa. Kemudiannya seterusnya kita berubah dalam Facebook. Dan saya bagi data dia, tapi kita minta dia ceritakan terus lah pada kepada kita. Okey, silakan. Sikit. Ya, soalan dia romantis sikit. Ya, selamat petang semua. Saya ni masalah sikit. Pertama saya orang Hafiz lah, dengan Hafiz dia di Gomo, dia lagi Wawi, dia di Wawi. Gomo Hafiz saya nak cakap apa tak tahu. Okey. Cikgu Awal ni sepupu saya. Daripada kecil saya ikut dia. Dia pergi UM saya ikut. Tidur bilik. Dia mengajar di sekolah Tazarah, saya ikut. Tumpah duduk sekali di Tazarah. Tu kenal aku Datuk Tuhan Hari apa tu. Okey, saya ni berandangnya di Salo, Kampung Salo. Orang Salo. Orang Salo, Batu Sembilan. Ayah saya, kalau orang tua dulu kenal lah dia tu orang radio. Orang panggil Pak Cu Radio. Cuking. Pak Cu Radio. Pak Cuking. Orang radio. Radio Kota Baru. Orang sebut Pak Cuking tu ayah saya lah. Pak Cu Radio. Pergi kampung mana-mana, pergi Keduri, orang nikah. Amalah orang nikah ni lah. Artis kan. Artis. Sampai dulu radio TV lah tak lagi. Orang radio ni sehoh lah saya tu. Jadi rumah saya tu tempat artis lah dulu. DJ Teh ke apa ada main rumah. Sampai dulu. Jadi hati-hati juga lah. Jadi saya ni lepas tu pindah dia Kampung Berut. Kampung Berut tu Pak Kampung Jamu. Duk Berut ni sedap lah bila kita nak main mana-mana nak balik ke Berut tu, kita naik bebek sapu. Maka bebek sapu tu bebek sapu kita tanya. Berut. Dia Berut lagi tanya. Tanya lagi Berut ke? Berut. Kita panggil Berut. Tak pasal saja dia Berut. Di sekolah pun saya cikgu bagi Berut lagi. Berut. Pasal Pak duk Kampung Berut. Cikgu bagi Berut. Di sekolah Berut. Pasal Kampung Berut. Kebetulan kalau mendengar saya seorang Kampung Berut.
masa tu. Dia kena pakai duduk sama. Panggil tu sama. Dia cakap dia duduk. Sehoh lah sekejap sehoh. Sehoh lah sehoh. Kalau sebut Tok Koridor tu, saya dia lah Kucing Seming 2-3 tahun nak jadi Tok Koridor tu. Masa saya duduk dalam ketik, masa tu Tadwa. Saya ni anak murid Tadwa lah dulu ya. Duduk ketik. Duduk ketik buat lah Tok tu. Baca Seming pagi petang siang malam buat Tok Koridor tu. Mungkin saya pun tidak tidur masa tu. Jadi kalau di ketik tu kena berlaku lah. Nama Ebe. Dia beruk tu, dia ketik tu bang Ebe. Lepas tu hak jadi pengerusi Persatuan Anak Siam Selangor Wilayah Airport Awang Dam. Airport. Terus sepupu saya, kalau mak saya, mak saya macam awak lah. Tu sepupu saya juga. Dia mengajar tulisan Jawi. Anak buah ayah saya. Ayah saya tu mengajar sekolah tulisan Jawi. Cikgu Cina mengajar tulisan Jawi di sekolah. Kalau kita kan di Cerah ni ada orang yang besar, Tan Sri Osman Mustafa, Ketua Pengarah JAKIM Malaysia. Tu buat orang ayah saya tu. Ajar Jawi sekolah. Jadi sejak dulunya memang semasa saya kenal dia masih lagi Cina. Masih nama dia Li Chongping. Okey. Lepas tu bila kita berpisah, nama dia dah tukar jadi Azli Li Abdullah dan saya berjumpa dia dalam Facebook je. Dalam Facebook. Apa pun dulu masa dulu dari segi kehidupan dulu. Sebelum jadi penulis, dia akan cerita bila bermula jadi penulis Cina yang dalam karier dia kan. Kehidupan dulu macam mana di Kampung Beruk? Kampung Beruk ni asalnya memang ada beruk lah. Memang banyak beruk. Kita nak pergi sekolah pagi-pagi tu takut. Sebab kena lalu satu jam atas, yang situ penuh dengan beruk. Memang ada beruk. Hidup dulu dalam rumah dengan ayah apa rumah tu macam mana? Kehidupan macam orang Melayu biasa? Rumah saya tu kedai makan. Kedai makan ni dia ada dua budaya. Hari biasa penuh dengan orang Sia, orang Cina. Bulan puasa tak ada Cina, ada Melayu belakang. Bulan puasa ada Melayu belakang. Dia boleh tukar sikit. Itu benda tu. Bila pencegah maksiat tangkap, adanya sia. Melayu tak ada. Tapi orang sia itu pakai pil. Pakai pil. Kena tangkap di jamaah agama, balik saja. Bila minta isi sia lah tu. Mula-mula Lee berjinak dengan penulisan. Saya Profesor Dr. Lim Switi dulu dia mengajar sekolah dengan Hamzah. Ramai anak orang di sini. Dia ada kereta tak ada lesen. Jadi saya masa budak-budak duduk dengan Lim sekejap jadi driver. Dia pakai Toyota Meggo. Tahun 81 dia ada Toyota Meggo, tapi dia tak ada lesen, dia tak pandai bawa kereta. Jadi dia pilih saya jadi driver. Jadi saya driver dia. Jadi masa tu lah dia ni penulis hebat. Ceramah sana, ceramah sini, saya driver aja. Lama-lama kita duduk dalam majlis tu, duduk belakang-belakang dengar dia ceramah, dia cakap. Dia cakap pasal sastra, pasal sajak ni. Lama-lama bodoh je sajak ni, aku boleh buat. Mulalah menulis. Menulis masa tu ada perhimpunan penulis perhimpunan puisi Malaysia di PCB. Di PCB. Saya masih lagi driver dia. Dia betul lah pula. Cikgu awal pun selalu tarik bawa ke
kalau mengaku apa Ainkat Zahra bawa sana bawa sini tidur dengan dia ni makan ni. Tengok dia buat saja. Kamu mak dia ajar. Limbu aja, awak aja. Boleh buat saja. Pas setakat ni saya tak banyak lah. Renang tulisan lebih pada 10 kali baru. Awak banyak lagi. Dia banyak. Tak berapa puluh kali tu. Saya baru lebih rasa 14 kali orang renang setakat ni. Cip-cip je lah, tak besar. Dan pada waktu itu saya rasa kita ada kawan seorang lagi arwah itu Leo AWS kalau tak itu bagi ya? Cuma sebab dia orang kita kata tidak arwah. Kita dah pergi rumah dia. Okey. Macam mana boleh Azli tiba-tiba pergi duduk Kuantan? Kuantan dengar ni tak tiba-tiba duduk KL, lepas tu balik Kelantan, lepas tiba-tiba cam duduk di Kelantan. Gewek, saya gewek. Dan saya difahamkan bahawa Gary Demo Abdul Zaki adalah seorang penulis yang hebat juga, menghasilkan beberapa novel dan juga cerpen. Okey, kita minta sikit Abdul Zaki untuk bercakap sikit, menceritakan sikit banyak. Okey, novelis. Okey, cuba sikit. Saya nama itu. Ya. Di Kementerian Kewangan ada orang Tendung. Nama dia Datuk Dr. Ong Guan Pak. Orang Tendung. Dia tu orang Tendung lah, Tendung Kasimak. Dia buat tesis masa dia di UKM tentang anak Cina Kelantan. Tesis dia anak Cina Kelantan. Kalau nak memperkenalkan Cina Kelantan dia, ambil tesis tu buat buku cetak. Itu saya ada simpan. Cetak buku tu. Daripada sejarah asal daripada negeri Cina, sampailah naik apa, naik bot, naik laut, sampai ke Kuala Kedah, Geli. Kuala Kedah. Macam mana tok nenek kita tu masuk dicerita. Mengilir sungai. Jadi kalau nak semua orang kenal keturunan kita, kena ada buku. Kalau tak cerita gini habis itu je. Ada buku. Saya tahu Cina masih Kelantan berapa lama dah ada tulisan. Patutlah buku itu. Dalam buku tu ada. Saya lupa, saya baca lama. Saya ada simpan di situ. Boleh minta lah. Sebab ada orang kata 300 tahun, ada kata 400 tahun, ada kata 500 tahun. So Dia mari dua cara. Satu main dengan kapal dengan tongkang. Saya baca tu. Satu lagi dia masuk ke Thailand. Masuk ke Thailand pusing. Dia kena ikut sejarah pemerintahan di China. Itu Ming Chu ke apa semua, Ming Chu pula dah. Dinasti dia. Itu saya kata. Saya dah baca di situ kan. Okey. pinjam kan? Okey, kita nak dengar sikit daripada Abdul Zaki ni, seorang usahawan sambal hitam. Okey. Assalamualaikum, selamat datang. Cikgu ni, dia tak tahu apa saya cakap. Tiba-tiba sampai sini saya cakap dah. Apa saya cakap? Macam mana pergi tempat yang boleh menulis apa semua tu? Saya kira saya bertemu Azli kerana menulis juga. Tahun 7 ke? 7. Saya masuk minggu remaja kursus penulisan bawah Dewan Bahasa Pustaka. Itulah kali pertama berjumpa, tapi sebelum tu dia dah hantar surat dah. Dia pernah hantar surat dah. Surat dalam buku kan surat apa? Surat bukan post kan dulu kan? Tak, bukan apa. Yang ada surat dalam buku apa? Kalau dihantar ada surat dalam buku kan? Jadi masa tu saya mula menulis dan saya minat dia punya sajak. Saya minat dia punya sajak. Bila dia hantar surat tu macam suka ni Cina ni hantar surat kat aku macam tu lah. Masa pertama Kau Cina ni tak. Lepas tu bila saya bekerja di KL, kita orang terputus bukan lama juga. Dia menang Hadiah Sastra. Saya hantar kat ucap tahniah. Lepas tu dia datang jumpa saya di masa saya kerja di Shah Alam. Masa tu saya memang tak nak ke Cina ni. Memang tak nak ke Cina ni. Tapi ada seorang kawan yang beritahu
result dia exam dia merosot. Jadi saya kata, oh aku tak berlakon je lah, belajar Cina ni macam tu lah. Tapi bila mak ayah nak jumpa saya, bukan, bila kawan dia tahu mak ayah dia nak jumpa saya ni nak kita tak takut kan. Sebab masa tu dia dah masuk Islam. Masuk Islam pula tu bukan kerana dia masuk Islam bukan kerana nak kahwin dengan berat. Oh tak. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam, lepas tu kawan dia beritahu yang beritahu masuk Islam tu adalah siapa ni? Zulkifli yang berlakon Zulkifli Ismail. Dia announce kan dalam Selamat Pagi Malaysia. Jadi mak pun tahu, ayah pun tahu. Lepas tu saya kata saya punya prinsip, saya tak akan, walau macam mana pun dia nakkan saya tak akan terima kalau mak ayah dia tak terima saya. So balik ke sana, saya punya cakap bismillahirrahmanirrahim, kalau ini bukan jodoh aku, maka kalau mak ayah dia tak terima saya tak terimalah dia. Tapi bila tiba di sana, ayah tanya bila nak bertunang. Alah, lepas tu saya tengok saya punya gambar ada dalam almari itu, memang ayah dah letakkan psycho. So saya punya belah keluarga saya pun tak ada masalah. Tapi dia nanya, tapi memang saya mencari penulis. Saya memang saya punya niat nak cari penulis kepada suami saya supaya faham saya. Dan memang dia faham. Sebab masa saya menulis, saya tak akan dikacau langsung. Dia akan ambil maksudnya masa mula menulis itu sebagai satu curahan hati. Ya. Kepada ni kau jangan. Mungkin. Tapi saya ada nak buat macam tentang anak Cina Kelantan ni, tapi saya mengambil latar budaya Siam. Saya masukkan dalam satu cerpen di mana bumi dipijak. Di situ saya masukkan di mana bumi dipijak. Di mana bumi dipijak. Saya masukkan semua apa layanan mak terhadap saya tu. Mak tu sangat. Ini lupa je tu. Mak tu sangat alamak. Ada mak dia. Okey. Macam mana saya cakap? Very caring of them. Yeah. It's okay. So sorry. Apa. Very good. Menyayangi. Macam ni, mak dengan saya kan saling tidur. Sebab saya selagi mak tak tidur, saya takkan tidur. Saya akan teman dia di dapur. Saya akan ucapkan dengan dia sampaikan satu tiba masa dia sakit. Saya ingat semua benda yang sebab perubahan pada dia tu, macam sebelum dia sakit saya bawa dia pergi makan KFC. Lepas tu dia tak nak makan makanan yang inilah, dia macam nak yang western je. Lepas tu bila dia sakit, makanan terakhir adalah makanan dari saya. Cucian yang terakhir, mandian yang terakhir adalah dari saya. Sampaikan dia nak habis pun, sepatutnya saya balik tinggalkan dia je jaga mak. Tapi Tuhan tu izinkan saya dia habis dengan saya. Bersama saya dan berhadapan dengan saya. Kemudian mesti ada beberapa kesalahan untuk saya kan. Sampaikan pada saya tanya Ustaz Ibidio. Saya kata saya terus nak dengan mak, tak saya nak mandikan mak. Ustaz kata selagi benda tu bukan acara agama, buatlah. So kami, kebetulan ada anak saya yang sekolah tahfiz semua, kami dapat mandikan mak lah. Dan saya dapat juga lah tengok mak dibakas semua tu. Saya tak tahu, tapi saya dengan mak dengan ayah tu terus, saya tak tahu macam mana, tapi saya macam. Dan benda tu saya buatkan dalam karya saya. Tentang ayah pun saya ada tulis dalam satu karya yang berjudul Akrab dalam Dewan Sastra. Yang itu pun menang Anugerah Sastra Perdana 2017. Maksudnya ayah dengan mak ni banyak berinspirasi sebab dia tak tahu dah terus sangat kan. Banyak berinspirasi untuk saya menulis. Itulah. Okey, terima kasih. Yang dimaksudkan ayah dengan mak oleh Abang Abdul Latif lah tu, ayah dengan mak betul lah. Iaitu mak kepada
Azli yang mati meninggal dan dilaksanakan cara itu secara silent siap. Tapi keakraban hidup antara Abdul Zaki dengan mak mentua, mak kepada adalah melebihi mak kandung sendiri yang terdapat rasakan. Okey, macam mana? Satu itu duduk di Pahang sebagai di Kuantan tu macam mana? Boleh mula duduk di Kuantan tu? Yang boleh turun masa di Kuantan. Saya pindah ke Kuantan, ke Pekan Pahang. Mak dia sakit, lumpuh. Jadi nak balik jaga mak dia lah. Mak dia lumpuh, sakit, kena kau stroke. Saya betul. Lama dia doktor lagi. Jadi dia balik nak jaga mak dia lah. Dan aku ikut jadi mengajar lah diri. Saya mengajar di Pekan. Masa tu mengajar di sekolah menengah Sultan Abdullah. Balik sampai hari ni lah. Jadi kita nak tanya pendapat Azli lah. Apa pandangan dan pendapat dia dengan ala tuju tata warisan anak warisan seni pula. Apa yang kita perlu buat? Apa pandangan pendapat dan sebagainya. Okey, apa Kita ada satu museum ada tidak. Walaupun kecil ada museum. Di Kota Baru. Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Orang datang tengok pergi sana. Transit museum. Terima kasih kelakar kecik Kuantan lah. Kau kecik Tenglang. Kecik sikit. Okey, nombor Kecik sikit. okey, nombor Putai dah. okey, nombor 1 nak respon kepada Datuk Halidah. Yang bila kedua Okey. kita. Sebenarnya kita pejabat parlimen, saya tengah tengah aturkan satu kita nak wujudkan macam YouTuber. Kita nak latih budak-budak untuk belajar buat YouTube sebenarnya. Itu yang saya responnya tu. Tapi kita macam YouTube ni pun saya tengok boleh jadi sumber pendapatan juga lah. Jadi tu yang satu. Lepas tu berkenaan dengan lain-lain tu saya rasa tak ada masalah. Saya boleh bincang dengan Cikgu Mat dengan Akok sekali. Kebetulan saya jaga di peringkat pejabat parlimen ni. Amun nak mari. Walaupun amun ngayu pun. Rasanya tak ada masalah sangat. Asal kita boleh bantu. Apa yang boleh bantu pejabat parlimen boleh bantu, saya tu cuba bantu. Something saya sebenarnya besar hati. Saya memang macam tadi salah satu cikgu ni. Sebenarnya saya angkatan dari tepi sungai Temangan. Okey. Untuk kebaruan lah, saya rasa tiga benda yang paling penting kan. Satu, education, peace and budaya. Tiga benda ni akan menyebabkan tak ada kesempatan lah saya rasa. Sebab tu kalau tiga benda ni kita promote bukan setakat Malaysia, bukan setakat Cina Melayu, tetapi worldwide akan dapat peace. Saya harap persatuan kita yang baru ni boleh promote tiga benda ni. Budaya, peace and culture. Yes. Okay. Agree. Thank you. Agree. Amat berbesar hatilah dapat selalu dapat support Akor dalam kita tengok daripada awal lagi pertumbuhan warisan dan kebudayaan anak Cina Kelantan dan I see through the process of making this menjadi satu kenyataan. Saya rasa it's a very good adventure, a very good avenue untuk semua anak-anak Cina Kelantan untuk bersatu dan to give out the message of peace untuk kita jadikan semua masyarakat di Malaysia ni, regardless your kaum, regardless your background, regardless your bangsa, semuanya menjadi satu, menjadi majmuk. Kan? Saya suka dengar cerita pasal 13 Mei. Saya suka dengar bila Kelantan tidak terkesan pun dengan 13 Mei. So kalau kita boleh buat di Kelantan, kenapa tak boleh buat di Malaysia? Okay? Saya rasa saya harap Akor akan berjayalah membawa persatuan ini kepada kemajmukan masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia keseluruhan. Okey, terima kasih.
Dan akhir sekali saya minta maaf, mohon maaf sekiranya ada kesalahan dan kesilapan Nadine, Awang, Adli. Jadi kepada semua dalam mengendalikan wacana yang anak Kelantan tadi, anak sini Kelantan tadi. Dan saya kita berjumpa lagi, saya mendoakan semoga persatuan ini, warisan kebudayaan anak Cina Kelantan, Sawangan KL dan Terus Terang ini akan lebih hebat, terkesan, wibawa dan seterusnya terus melontarkan segala usaha ini ke arah pembangunan nasional. Okey, saya serahkan kembali kepada setiap kita. Terima kasih.